Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Aina Farisha binti Kamal Duan. Nombor meja saya 3212000341. Baiklah, hari ini saya dan kumpulan akan menerangkan tentang keselamatan anak-anak di rumah. Oh, sebelum itu, tajuk kumpulan kami ialah keselamatan anak-anak di rumah. Seperti yang sedia maklum, tangan kanak-kanak sangat laju sampai terkadang kita tidak perasan apa yang mereka capai lalu memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Oleh itu, ibu bapa maupun penjaga haruslah sentiasa peka dan memantau anak-anak di sekeliling mereka. Banyak peralatan di rumah yang bahaya kepada kanak-kanak, lebih-lebih lagi di dapur, ruang tamu, bilik air dan sebagainya. Ini kerana untuk mengelakkan perkara buruk berlaku kepada kanak-kanak. Sampai itu, ianya juga dapat membantu kanak-kanak membezakan peralatan buruk ataupun baik untuk mereka. Akhir kata daripada saya, marilah kita lihat dan dengar penerangan selanjutnya daripada rakan sekumpulan saya yang lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Farah Anissa binti Muhammad Faizal, bernombor matrik 3212009171. Jadi hari ini saya akan menerangkan tentang panduan keselamatan alat permainan terhadap kanak-kanak. Sekiranya ibu bapa ingin membeli alatan permainan kepada anak-anak anda, beberapa perkara yang harus ibu bapa ketahui. Antaranya, ibu bapa perlulah membeli alatan permainan yang bersesuaian dengan umur anak-anak mereka supaya alatan permainan tersebut tidak menimbulkan bahaya terhadap anak-anak mereka serta menambah minat terhadap permainan tersebut. Sebagai contoh, jika kita mempunyai anak-anak yang suka membaca, kita perlulah membeli buku cerita yang dapat menarik perhatiannya. Seperti contoh adalah buku pop-up, di mana buku ini boleh menimbulkan gambar-gambar serta tidak mempunyai tulisan yang terlalu kecil atau tulisan terlampau panjang yang senang dan ringkas untuk anak-anak baca. Serta dia dapat menarikkan perhatian terhadap anak-anak kita. Selain itu, alatan permainan kanak-kanak haruslah disimpan di tempat yang selamat supaya dapat mengelakkan sebarang kecederaan berlaku, di mana kanak-kanak terpijak ataupun tersepak alatan permainan yang tidak dikemas dengan rapi ataupun tidak disusun di tempat yang selamat. Bukan itu sahaja, sebelum ingin membeli alatan permainan, ibu bapa maupun penjaga haruslah meneliti ataupun membaca isi kandungan yang terdapat dalam sesuatu produk ataupun alat permainan yang ingin diberi kepada anak-anak mereka. Ini kerana untuk mengelakkan bahan-bahan bahaya yang terdapat dalam alatan permainan yang telah dibeli. Sewajarnya, ibu bapa perlulah mengelakkan membeli alatan permainan yang mempunyai perkara seperti mempunyai bucu tajam, permukaan yang kasar, mempunyai tempat pemegang yang panjang dan tajam, serta mempunyai alatan yang mempunyai bertali yang melebihi 30 cm dan alat permainan yang mempunyai bulu ataupun rambut panjang yang boleh menyebabkan alahan kepada kanak-kanak. Pelajar perahu boleh diundur, terlajak membeli buruk padanya terhadap anak-anak kita. Sekian itu sahaja panduan keselamatan tentang penggunaan alat permainan terhadap kanak-kanak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Nurhafizah binti Azman. Nombor matrik 3212008151. Hari ini saya akan menerangkan tentang keselamatan kanak-kanak di rumah. Panduan keselamatan kanak-kanak ketika makan yang ibu bapa perlu terapkan dalam diri anak-anak. Panduan yang pertama bagi ibu yang menyusui anak, dinasihatkan untuk menjauhi minuman alkohol, merokok dan dadah. Panduan yang kedua pula, jangan tinggalkan anak bersendirian dengan botol susu di dalam mulutnya kerana dia mungkin akan tersedak susu. Bagi panduan yang ketiga, jangan benarkan anak tidur dengan botol susu di dalam mulutnya. Bagi panduan yang keempat, bancuh susu baru setiap kali anak menyusu. Buang lebihan susu sekiranya anak tidak mahu menyusu lagi. Bagi panduan yang kelima, jangan galakkan anak menggunakan puting kerana boleh merosakkan hadapan barisan gigi. Bagi panduan yang terakhir, didik anak supaya duduk ketika makan, kunyah dan telan makanan sebelum bercakap atau ketawa. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Tengku Nadia binti Tengku Nizam. Saya akan menerangkan tentang panduan keselamatan bagi kanak-kanak di ruang tamu. Yang pertama,
kita setiap rumah mesti ada pintu utama kan. Contohnya kat sini, kita kena pastikan pintu rumah sentiasa terkunci. So, orang luar macam pencuri ke tak boleh masuk. Yang kanak-kanak pun tak boleh keluar sesuka hati. Okay. Seterusnya, kita ada sliding door. Mungkin tak semua rumah ada sliding door, tapi bagi siapa yang ada sliding door, kena pastikan sentiasa tertutup dan terkunci. So budak-budak tak boleh lari. Macam contoh kita tingkat tinggi, tiba-tiba budak melompat ke bawah, kita tak perasan kan. Okay. Yang seterusnya, setiap rumah mesti ada langsir kan. So langsir ni kalau boleh mak ayah kena pastikan sentiasa terikat dan kemas. So tak ada budak-budak main lari-lari, kan ada yang terjerut ke kan, jatuh ke apa. So banyak masalah. Yang seterusnya ada kapet. So siapa yang ada kanak-kanak, sepatutnya ada kapet yang jenis melekat dekat lantai. So bila diorang main lari, kapet tu tak lari sekali, tak mudah bergerak. So kanak-kanak akan kurang risiko untuk terjatuh macam tu. So kena yang melekat lah macam tu. Seterusnya, dekat ruang tamu kita mesti ada barang-barang macam ni, bucu kan, macam tak rak, almari ke, meja. Depan kita ni ada meja. So ibu bapa yang ada anak-anak kecil boleh beli penghalang bucu bagi. So kalau diorang lari terantuk pun kurang lah diorang punya hentakan sekitar tu lah. Semua kurang lah, macam kurang bahaya lah kalau kita letak benda tu. Okay. Seterusnya kat sini kita tengok ada wayar yang berselirat dan switch elektrik yang tak tutup ya. So kita kena pastikan lepas dah guna tu terus tutup macam tu. Lepas tu kita tengok wayar ni jangan biarkan dekat bawah. So dah guna je terus kemas, letak tempat yang tinggi yang kanak-kanak susah nak capai macam tu. Yang dia akan macam ni. So nanti budak-budak kan dia suka berlari kan, walaupun dalam rumah takut terselirat, masuk kaki ke terjatuh kan. So bahaya. Lagi satu, budak-budak dia suka menghisap kan. So kalau dia nampak benda ni, benda tamu dia akan buat, dia akan masuk mulut dia kan. So bahayalah untuk nyawa kanak-kanak sebab air bila kena ni kan dia ada electrician kan. So nanti kena rejatan yang tak pasal-pasal, nyawa dah tak ada. Okay. So kat sini ada sereka dan iron board. So bagi ibu ayah yang iron baju, bila dah habis guna terus lipat, simpan tempat yang kanak-kanak susah nak sampai. Macam ni kan kalau budak-budak lari kaki dia tersadung ke, susah kan terhimpak budak. Ni kan tajam, berat. So bahaya ya. So pastikan barang-barang kat rumah tu kemas dan macam tak banyak benda bersepah sebab budak-budak dia suka berlari ke sana sini kan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hanis Nur Adana binti Azham. Hari ini saya akan menerangkan langkah keselamatan di dalam bilik tidur. Yang pertama, kita mestilah tutup pintu almari ataupun kita lock pintu almari. Sebab budak-budak kan suka main sorok-sorok apa semua kan. Kadang-kadang kita tak tahu diorang menyorok dalam ni. Tak pun, diorang kan suka main pintu, jadi takutlah kalau macam ni kan diorang boleh tersepit. So kita kena tutup supaya diorang tak tersepit ke ataupun diorang main dekat dalam almari. Okey, yang kedua, perabot ataupun almari yang besar macam ni mesti rapat ke dinding macam ni. Sebab budak-budak sekarang kan diorang ni lasak, diorang suka main dari tepi ni. Lepas tu kalau macam tak rapat, boleh lah jatuh almari ni dekat diorang. So kita tak nak benda yang
buruk jadi macam terjatuh ni, main-main lepas tu terlanggar benda sini lepas tu terjatuh. Okey. Yang ketiga, tak boleh letak katil dekat dengan tingkap macam ni. Macam ni tak nak. Sebab bahaya. Contoh kalau kita letak dia dekat sini, lepas tu dia main-main dekat dengan tingkap, kita ni pergi toilet ke apa ke, dia orang boleh jalan-jalan, boleh lompat. Boleh lah main-main kat tepi tingkap jatuh. Kita tak nak. Kalau boleh kita nak yang tak dekat tepi, kita tak ada tingkap lah. Kalau boleh letak dekat yang jauh daripada tingkap. Okey, yang terakhir, kita masih ada jalan keselamatan untuk macam contoh, kita bukanlah nak benda buruk berlaku, tapi kalau ada benda buruk berlaku macam kebakaran ke, at least kita ada jalan untuk keluar, untuk lari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Dalini Ishra binti Al-Hajri, nombor mesej 3212000371. Hari ini saya akan teruskan dengan keselamatan kanak-kanak ketika berada dalam bilik air. Tahukah anda, tandas atau bilik air merupakan salah satu tempat yang berbahaya untuk kanak-kanak sekiranya tidak dipantau oleh ibu bapa ataupun orang dewasa. Jadi di sini saya selitkan sekali atau saya terangkan sekali panduan-panduan yang boleh diambil tahu oleh ibu bapa demi keselamatan anak-anak mereka ketika berada dalam bilik air. Yang pertama, ibu bapa perlu memastikan pintu bilik air sentiasa ditutup. Ini supaya kanak-kanak tidak boleh masuk ke dalam bilik air tanpa pengawasan daripada ibu bapa. Yang kedua, jangan benarkan anak anda masuk ke dalam bilik air atau tandas secara bersendirian. Mereka perlu sentiasa ditemani dan diawasi oleh ibu bapa kerana kita tidak mahu berlakunya kejadian-kejadian yang tidak diingini seperti tergelincir ataupun lemas. Yang ketiga, jangan tinggalkan anak anda dalam bekas mandi ataupun apa-apa bekas yang berisi air kerana kanak-kanak boleh lemas walaupun dalam air yang cetek sedalam 5 cm. Keempat, ibu bapa perlu memastikan mandian atau sebarang cecair yang licin berada di tempat yang tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak supaya mereka tidak bermain dengan sabun-sabun tersebut dan tergelincir di dalam bilik air. Okey, dan yang terakhir ialah ibu bapa perlu memastikan lantai bilik air atau tandas sentiasa berada dalam keadaan yang kering supaya kanak-kanak tidak tergelincir dan tidak berlakunya kejadian-kejadian seperti terhantuk kepala di lantai ataupun di dinding bilik air. Hai, nama saya Aisyah Afrina binti Muhammad Nasarul Hisham dan nombor mesej saya 3212001151. Saya nak buat kesimpulan untuk hari ini, tapi sebelum tu saya nak beritahu korang yang wajib ada 2 peralatan ni dekat dalam rumah. Yang pertama iaitu adalah alat pemadam api. Okey, ni contoh alat pemadam api yang wajib ada dekat dalam rumah. Okey, sebab apa? Jika berlaku sesuatu kebakaran kecil berlaku, kita sempat nak kawal api tu daripada merebak lebih banyak. Okey. Yang kedua, first aid. First aid ni gambar first aid, okey. First aid ni jika berlaku sesuatu kecederaan, sememangnya mampu untuk selamatkan nyawa dalam situasi kecemasan. Bukan itu je tau, saya juga ada tips untuk korang semua, iaitu simpan nombor telefon kecemasan di rumah kerana apabila berlaku sesuatu yang tidak terduga, kita ni sempat nak selamatkan diri. Yang kedua, simpan kunci di tempat yang strategik. Okey, kenapa kita kena simpan dekat tempat yang strategik? Kerana kalau rumah kita terbakar, kita nak buka pintu, jadi pintu kita terkunci. Kalau kita simpan dekat tempat yang susah untuk kita cari, nanti kita terbakar. Dengan kita sekali mati terbakar. Jadi kalau kita simpan dekat tempat yang senang diambil, mudah dicapai, kita sempat untuk buka pintu dan larikan diri. Okey? Malang ni tak berbau. Okey, kemalangan juga bukan berlaku dekat luar je, tetapi di mana-mana sahaja walaupun dalam rumah. Okey.
Begitu juga naik tangga kena berhati-hati, turun tangga kena berhati-hati. Kalau tak berhati-hati juga boleh jatuh. Kalau jatuh tu confirm lah berdarah ke, luka ke, patah ke, kita pun tak tahu. Okay, keselamatan ni perlu dipertingkatkan walaupun di mana saja kita berada. Kita juga perlulah sentiasa berhati-hati agar kemalangan dapat dielakkan. Itu sahaja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Bye.